Kalau saksi pun dah takut menjawab, kalau soalan mudah pun tidak mampu diucapkan, apa maksudnya? 5 perkataan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau pihak sekolah yakin mereka tidak cuai, jawapan itu sangat mudah. Tapi bila saksi mengelak, mengalih mata, menahan lidah, ini membuktikan ruang kepada persoalan yang jauh lebih menakutkan. Dalam prosiding inkues kematian Allahyarhamah Zahra Khairina Mahathir, suasana mahkamah hari ini jadi agak tegang bila saksi ke-48, seorang guru bernama Miswati Lundu, memilih untuk tidak menjawab satu soalan penting yang diajukan oleh Peguam, Datuk Ram Singh. Semuanya bermula bila Peguam bertanyakan soalan cukup terus terang, sama ada berlaku kecuaian pihak sekolah atau asrama, sehingga insiden tragik pada 19 hingga 19 Julai itu boleh berlaku. Peguam bertanya, adakah cikgu setuju bahawa wujud kecuaian sekolah dan asrama? Namun sebelum saksi menjawab, Koroner Amir Shah menyampuk dan memaklumkan bahawa ini adalah incriminating question, soalan yang boleh bawa implikasi kepada saksi. Jadi saksi diberi pilihan sama ada nak jawab ataupun tidak, dan Miswati terus memilih. Kalau begitu, saya pilih tidak jawab. Peguam Ram agak terkejut dan bertanya sekali lagi, tetapi saksi tetap dengan jawapan sama, tidak mahu menjawab. Peguam mengemukakan beberapa dokumen rujukan termasuk buku konsep dan manual sekolah selamat, terutamanya bahagian tata cara kaunselor di muka surat 112. Peguam bertanya sama ada saksi ikut manual tersebut. Miswati jawab, ya, kita ikut tata cara ini, ada buat. Tetapi bila peguam tanya kenapa dia tidak memaklumkan kepada ibu bapa, saksi cuba menjelaskan bahawa tata cara itu hanya diguna untuk kes-kes tertentu sahaja. Ram kemudian tekan lagi, kalau dalam kes Zahra, cikgu ada buat. Saksi jawab, untuk kes Zahra, tidak ada. Peguam terus mendesak, dan saksi akhirnya mengakui bahawa kes Zahra memang kes berat. Tetapi tata cara kaunselor dalam buku panduan itu tidak digunakan untuk menguruskan kes tersebut. Miswati turut setuju bahawa buku panduan sekolah selamat itu sebenarnya dokumen penting. Kemudian, peguam merujuk kepada satu lagi dokumen, Maklumat Literasi Undang-Undang, khususnya bahagian tentang peranan guru sebagai in loco parentis, iaitu ibu bapa gantian semasa pelajar berada di bawah jagaan sekolah. Saksi menjelaskan bahawa sebelum insiden Zahra, warden dan guru memang menjalankan peranan in loco parentis, termasuk memastikan keselamatan murid. Para pelajar pun sememangnya tahu bahawa guru adalah pihak yang bertanggungjawab menjaga mereka di asrama. Ram kemudian bertanya satu soalan yang agak sensitif. Jika berlaku kesilapan atau kegagalan, warden adalah orang pertama yang perlu disoal, bukannya pengetua. Dan Miswati bersetuju dengan pandangan itu. Sepanjang sesi soal-jawab, suasana beberapa kali menjadi tegang. Cara soalan dikemukakan oleh Peguam Ram menyebabkan pegawai pengendali inkues bangun dan meminta proses dijalankan dengan lebih tenang. Koroner juga menasihatkan kedua-dua pihak, Peguam supaya bertanya dengan sopan dan saksi pula untuk menjawab dengan jelas dan betul. Ram adalah salah seorang peguam yang mewakili pelajar kanak-kanak yang dituduh membuli Zahra sebelum kejadian tragik tersebut. Itu keseluruhan perjalanan keterangan saksi hari ini, penuh tekanan, penuh pertanyaan kritikal, dan beberapa jawapan yang mungkin menimbulkan tanda tanya baharu dalam pencarian punca sebenar yang membawa kepada kematian Zahra Khairina. Saya nak sentuh tentang sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan bila kita tahu punca kesekian itu bukan takdir tetapi kecuaian manusia, sebab manusia. Nama yang kita sebut hari ini selalu disebut oleh rakyat netizen adalah Zahra Khairina. Anak kita, pelajar, manusia, bukan statistik, bukan kes terpencil. Hari ini adalah masuk hari ke-40, inkues. Apa yang terbongkar? Terus terang, sangat memalukan. Dan tuan-tuan, bayangkan asrama budak-budak bawah umur, dan dalam tragedi itu berlaku, ada warden bertugas. Bukan saya yang kata, bukan netizen yang kata, inkues sendiri yang dedahkan. Soalannya mudah, bagaimana sebuah sekolah boleh dibiarkan asrama tanpa penguasaan? Ini bukan rumah tuntangan, ini bukan hostel pelancongan, ini sekolah tempat ibu bapa hantar anak dengan harapan mereka. Tetapi hakikatnya Zahra berada dalam asrama yang dibiarkan tanpa penjaga. Ini bukan kecuaian biasa, ini kecuaian berstruktur, ini kecuaian sistemik, dan ini kecuaian yang mencederakan. Tuan-tuan,
isu lesbian. Hari ini terbuka lagi satu perkara, kononnya wujud isu lesbian. Bukan tingkah laku, bukan bukti, tetapi persepsi. Budak-budak buat persepsi, dan persepsi itu bergerak tanpa dikawal sampai jadi bahan gosip. Kalau sekolah ada satu sistem kaunseling yang betul, kalau warden buat kerja, kalau guru ambil peduli, persepsi semacam ini tidak akan biarkan membesar jadi tekanan mental kepada pelajar. Tapi apa yang terjadi? Sesi kaunseling dibuat, tapi dilakukan selepas isu ini berlegar. Maknanya, sekolah bertindak reaktif, bukan proaktif. Zarah terperangkap dalam persepsi sosial yang tidak pernah dipastikan, tidak pernah dibuktikan, tetapi cukup untuk merosakkan emosi seorang remaja. Dan sistem sekadar memahati. Tuan-tuan dan puan-puan, barangkali kita dengar ada ayat ini. Prosedur sekolah jelas, kesenasan pelajar adalah diutamakan, protokol sudah wujud. Semua cantik bila dibaca dalam buku garis panduan. Tetapi, bila tragedi berlaku, SOP langsung tidak dipatuhi. Ini bukan kes kecil, ini bukan kes budak lewat balik, ini kes serius, kes kritikal. Kes yang sepatutnya, seperti mana yang kita tahu, maklumkan ibu bapa segera, lakukan tindakan kecemasan, laporkan kepada pihak berwajib, aktifkan protokol keselamatan. Tapi apa yang berlaku? Ibu bapa tidak dimaklum tepat permasalahannya. Apakah sekolah takut atau sekolah sudah terbiasa tidak menghormati hak ibu bapa untuk tahu keadaan anak mereka? Kalau prosedur asas pun tak boleh ikut, bagaimana kita nak percaya mereka menjaga keselamatan pelajar? Tuan dan puan-puan, saksi enggan menjawab. Satu lagi bapa memualkan dalam inkuasi ini. Saksi bernama Miss Wati Lundu enggan menjawab soalan kritikal. Adakah pihak sekolah gagal mencegah tragedi ini? Enggan menjawab. Dalam inkuasi ini, bukan sidang media, bukan sembang kopi. Ini inkuasi tempat mencari kebenaran. Kalau saksi pun dah takut menjawab, kalau soalan mudah pun tidak mampu diucapkan, apa maksudnya? 5 perkataan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau pihak sekolah yakin mereka tidak cuai, jawapan itu sangat mudah. Tapi bila saksi mengelak, mengalih mata, menahan lidah, ini membuktikan ruang kepada persoalan yang jauh lebih menakutkan. Adakah Zarah Karina meninggal dalam sistem yang sudah lama rosak, tapi semua pihak lebih selesa menyembunyikannya daripada memperbaikikannya? Tuan-tuan dan puan-puan, ramai cuba jadikan Zarah sebagai kes nasib, kes kebetulan, dan kes tak boleh dielakkan. Jawapan tidak. Kes Zarah ialah simptom pada sakitnya lebih besar. Satu, sekolah tidak dipantau dengan ketat. Warden dilantik tetapi tidak hadir. Kaunseling lambat bertindak. Persepsi dibiarkan melarat. SOP tidak dipatuhi. Pelajar tidak dilindungi. Dan sikap tak apalah berakar dalam budaya sekolah. Ini bukan soal satu sekolah. Ini soal sistem pendidikan yang semakin hilang rasa tanggungjawabnya. Dalam kes Zarah ini, budaya campurkan budaya diam, budaya melindungi, salah sendiri. Jadi terjadilah tragedi yang berlaku pada Zarah Karina. Kita wajib tuntut jawapan, bukan simpati kosong. Kita tahu kita tidak mahu ucap sedih dan tidak mahu kenyataan copy paste. Kita mahu satu, siapa warden yang patut bertugas? Kenapa dia tidak hadir? Siapa yang meluluskan jadual warden? Kenapa ibu bapa tidak dimaklumkan tepat waktu? Kenapa sekolah biarkan gosip dan persepsi merosakkan emosi pelajar? Kenapa prosedur keselamatan gagal? Dan kenapa saksi takut jawab? Siapa yang coba tutup kelemahan institusi ini? Kalau sekolah gagal, jaga seorang anak, bagaimana kita percaya mereka jaga ratusan? Kalau pelajar mati misalnya dalam pengawasan sebuah institusi negara, bagaimana kita kata sekolah itu selamat? Arwah Zarah Karina bukan sekadar nama, dia simbol kepada sistem yang kita wajib perbetulkan. Ini inkues hari ke-10. Ini membuktikan kehadiran kebenaran sudah mula muncul. Tetapi kebenaran itu tidak akan datang sendiri. Kita mesti tuntut dan kita mesti bersuara. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti lawan budaya diam yang memakan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.